Melayang seringgit di atas pematang, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan buat Puan Rosliha selaku pensyarah pengajian Malaysia serta kawan-kawan seperjuangan sekalian. Pada hari ini kami ingin membuat pembentangan subtopik 2.0 bertajuk Islam yang terkandung di dalam topik 6 iaitu agama dan kepercayaan. Sebelum kami memulakan perbentangan kami pada hari ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Hai, nama saya Nur Wahidah binti Karim, memegang nombor metrik KBJ 2108109111, manakala ahli kumpulan saya seterusnya pula ialah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amir Aisyah binti Syarul Nizam dan memegang angka metrik KBJ 21081046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Syakirah binti Jamaluddin. Saya memegang kad metrik yang bernombor KBJ 2108104117. Terima kasih kepada saudari Amirah. Baiklah, tanpa membuang waktu, eloklah saya menerangkan mengenai subtopik 2.0 iaitu Islam. Agama Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Tuhan, yakni Allah, kepada Nabi Adam AS sehingga Nabi Muhammad SAW. Perkataan Islam berasal daripada bahasa Arab iaitu salam yang bererti manusia menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka mereka akan dibalas dengan keamanan dan kesejahteraan. Dengan itu, orang Islam mengucapkan Assalamualaikum yang bererti sejahtera ke atas kamu apabila bertemu sesama mereka. Agama Islam melarang penghinaan terhadap agama lain tanpa mengira sebarang pendekatan termasuklah secara lisan ataupun tindakan. Islam menentang kekerasan dan juga tindakan-tindakan keganasan. Sebaliknya, Islam menganjurkan persaudaraan dan hubungan mesra yang bukan sahaja di kalangan penganut Islam, bahkan juga di kalangan yang bukan Islam. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 49. Dalam pada itu, jika diperhatikan daripada konteks amalan hidup pula, Islam menganjurkan nilai-nilai murni seperti keselamatan, keadilan, sosial, keamanan, kesederhanaan dan permuafakatan, dan berserah diri kepada Tuhan sebagai satu cara hidup, yakni ad-din. Kehidupan Nabi Muhammad SAW selalu dijadikan contoh moral, dibukukan dalam bentuk cerita untuk diajar kepada anak-anak umat Islam yang sejak kecil lagi. Seterusnya, perkembangan Islam di tanah Melayu semakin berkembang dengan kemunculan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Pada masa ini, agama Islam telah berkembang maju apabila Raja Melaka dan diikuti dengan rakyat Melaka memeluk agama Islam. Pada masa ini, Islam tersebar beberapa cara iaitu penyebaran melalui peranan pedagang, perkahwinan dan perdagangan. Kedatangan Islam ke alam Melayu sememangnya telah banyak mengubah kehidupan masyarakat Melayu pada waktu itu yang sebelum ini menganut kepercayaan animisme, perkara gaib dan tahyul. Oleh yang demikian, Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh dan Rasul yang terakhir. Manusia dijadikan oleh Allah di muka bumi ini adalah sebagai menjadi khalifah Allah, dan manusia perlu bertakwa dan beriman hanya kepada Allah dan tiada Tuhan melainkan Allah. Kedatangan Islam begitu mudah meresap ke dalam jiwa masyarakat Melayu, memandangkan Islam merupakan agama yang senang untuk difahami dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Agama Islam dipraktikkan dalam amalan seharian masyarakat Melayu seperti cara berpakaian, pergaulan, pemakanan, hubungan sesama manusia dan lain-lain lagi. Justifikasinya secara totalnya dapat disimpulkan bahawa agama rasmi di Malaysia ialah agama Islam. Perlembagaan Persekutuan meletakkan agama Islam di tempat tertinggi, perkara ketiga. Sementara itu, melalui perkara ke-11, 1 dan 11.5, sementara perlembagaan tersebut juga membenarkan rakyat Malaysia mengamalkan agama masing-masing. Perkara ini tidak membenarkan sebarang aktiviti yang bertentangan dengan keamanan awam, kesihatan awam dan tingkah laku moral awam. Sekian itu sahaja pembentangan daripada saya mengenai sejarah ringkas kedatangan Islam di Malaysia. Seterusnya, marilah kita saksikan pembentangan isi selanjutnya iaitu hari penting dalam agama Islam yang akan disampaikan oleh saudari Nur Amirah Aisyah. Dipersilakan. Hari penting dalam Islam. Pada setiap tahun, kita mempunyai 6 hari-hari penting dalam Islam, iaitu bulan Ramadan, bulan Syawal,
Al-Hijrah, Maulidur Rasul, Hari Raya Haji dan Nuzul Al-Quran. Bulan Ramadan khususnya untuk umat Islam yang berpuasa. Bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan 1000 bulan. Bulan suci Ramadan ini merupakan bulan ke-9 pada penanggalan hijrah. Selain itu, selepas bulan Ramadan, kita dihadiri dengan bulan Syawal, iaitu bulan kemenangan bagi umat Islam setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan. Bulan Syawal juga merupakan bulan ke-10 dalam takwin hijrah. Terusnya, Hari Ma'al Hijrah merupakan hari yang penting bagi umat Islam kerana menandakan peristiwa yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu memperingati Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Seterusnya akan disambung oleh Sofiah Syahirah. يومك للشعب ودادا ليكن ربك للأرض مدادا ولم أنت فكم عبرت Sekarang kita akan menceritakan mengenai Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ialah hari keputeraan Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 12 Rabiul Awal. Hari penting dalam Islam yang kelima adalah Hari Raya Haji ataupun disebut-sebut oleh masyarakat kita sebagai Hari Raya Aidil-Adha. Hari Raya Aidil-Adha disebut oleh umat Islam pada bulan 10 Zulhijjah. Perayaan Aidil Adha ataupun dikenali sebagai Hari Raya Haji ini kebanyakannya disambut di Mekah, iaitu tempat menunaikan ibadah haji. Rentetan itu, untuk pengetahuan anda juga, perayaan ini disebut sebagai Hari Raya Korban berdasarkan pada kisah Nabi Ibrahim dan puteranya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita saksikan video mengenai kisah Raya Korban yang disampaikan oleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Dr. HD. InsyaAllah kita berada di dalam segmen Kalam M-Star, yang hari ini kita akan membicarakan mengenai bulan yang mulia, bulan yang mana Allah janjikan iaitu 10 hari yang penuh dengan kebaikan, kerahmatan, iaitu bulan Zulhijjah, dan terdapatnya di dalam bulan itu iaitu pengorbanan yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan menceritakan tentang Nabi Ismail. Kalau kita lihat di dalam surah As-Saffat ayat 102, bagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada anaknya yang pada waktu itu kata ulama anaknya sudah tingkat dewasa. Ada yang mengatakan dan menganggarkan umur Nabi Ismail pada waktu itu 13 tahun. Ketika mana dia boleh membantu ayahnya dalam setiap urusan. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail kerana mahu melihat bagaimana pengorbanan seorang nabi, bagaimana seorang ayah yang sanggup berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim memberitahu kepada anaknya mengenai mimpi yang Nabi Ibrahim dapati di dalam tidurnya. Apa yang menarik di dalam kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, bagaimana anaknya menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasatajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan dapati aku dalam keadaan bersama dengan orang-orang yang sabar, iaitu aku dalam keadaan bersabar. Hebatnya Nabi Ismail berkorban. Nabi Ibrahim sanggup berkorban sehingga sanggup mengorbankan nyawa orang yang dikasihi. Itu adalah tanda bukti kecintaan Allah lebih daripada segala-galanya. Tapi kita pada hari ini dalam bulan Zulhijjah, kita diminta sunnah untuk berpuasa, untuk melakukan ibadah korban, kewajipan-kewajipan yang wajib, solat kita, puasa, zakat, haji, semua perkara yang wajib. Kadang-kadang kita tak sanggup untuk berkorban, kita tak sanggup untuk menginfakkan harta kerana kita mencintai dunia lebih daripada Allah. Kerana itu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dijadikan ikhtibar dalam bulan Zulhijjah ini kerana pengorbanan yang mana mereka melebihkan Allah lebih daripada segala-galanya, maka mereka akan mendapat keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan itu, mari sama-sama menyemaikan cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Bersempena dengan hari raya Aidil Adha merupakan hari kebesaran, hari kemuliaan, hari raya yang paling besar. Hari raya Aidil Adha kita berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada semua pengikut M-Star Online, kepada semua yang mengenali Ustaz. Semoga raya ini menjadi bermakna untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat hari raya Aidil Adha. Maaf lahir dan batin. Biar kita berubah, biar perlahan, asal berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Konklusinya, hari penting yang ke-6 dalam Islam ialah hari nuzul Al-Quran, di mana ianya memberi makna yang terlalu besar buat umat Islam dan juga kehidupan Nabi Muhammad SAW khasnya. Melalui peristiwa ini juga telah berlakunya penurunan ayat suci Al-Quran secara mutawatir, yakni berperingkat melalui perantaraan malaikat Jibril, dan ayat pertama disampaikan adalah surah Al-Alaq. Akhir sekali sebelum kami menutup tirai pembintangan kami pada hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Pergi memburu si anak rusa, lari bersembunyi di dalam gua. Segala yang baik dari yang esa, yang buruk harap dimaafkan jua. Seterusnya, saksikanlah video yang telah kami sediakan buat anda. Semua selamat menonton.